Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini menghidupkan pagi anda. Sofia Nur Salihatun dan juga Fazli Fuad. Yes, dan saya Fazli Fuad di sini. Okey, kenapa gaya saya joget? Sebab apa? Yalah, kita kadang pagi ini kita kena mulakan dengan sesuatu yang boleh menggembirakan hati kita. Tak guna juga kalau kita cakap saya doakan agar anda sihat sentiasa tapi anda tidak gembira. Bayangkan kalau seorang tu macam sihat, tapi yalah sihat tapi rasa macam hati tu rasa macam tak sedap kan, rasa macam tak gembira, tak best juga kan. Jadi untuk menggembirakan hati awak ni awak kena berjoget dululah. Saya kena joget dulu. Kita kena buat apa yang kita suka pada pagi ini. Baru kita tahu itu hobi dia. Yes, ini hobi kita. Tapi itulah marah pakcik-pakcik semua tengok apalah si budak ni kan. Dia joget semua. Tapi tak apa. Kan apapun kita pagi ini kita akan menghiburkan anda semua. Bukan saja menghiburkan tapi kita akan memberikan kepada anda semua pelbagai informasi yang berguna dalam kehidupan seharian kita, Sofia. Betul. Kita bercakap berkaitan keluarga ni, kita mulakan pagi kita dengan kisah inspirasi berkenaan pasangan suami isteri ini yang sanggup meninggalkan kerjaya mereka untuk berjinak-jinak dan mengusahakan tanaman berasaskan pisang tanduk dan juga ubi kayu. Mereka ni dapat inspirasi ketika menghadapi kesulitan ketika PKP, nak pergi kerja tak boleh pergi kerja. Jadi dapat inspirasi ni dia mulakan dengan menggunakan wang simpanan mereka. Kini mempunyai 20 ekar tanah diusahakan bersama-sama antara suami isteri ini sehingga membuahkan rezeki yang luar biasa. Alhamdulillah, ini dia kita lihat dekat sini tanah seluas berapa ekar ni, berpuluh ekar ni dan mereka menggunakan tanah ini dan difahamkan tanah ini mereka sewa kan. Jadi anda bayangkan kalau kita mempunyai tanah sedemikian rupa, kita boleh jadikan hasilnya daripada tanah terbiar tu jadi macam ni, Sofia. Begitu cantik sekali pemandangan yang boleh kita lihat di sini dengan awannya, dengan hasilnya itu. Kita sebagai petani ni apa yang boleh kita gembira tatkala kita dapat hasil tuaian itu. Tuaian pertama tu. Tuaian pertama tu, Sofia. Bayangkanlah kalau kita macam orang kata tak pernah fikir pun kita boleh berjinak dalam pertanian dan sebagainya, tapi bagi sang suami ini, ini adalah cita-cita dan impian dia. Kita nak dekatkan diri kita bagaimana mereka sebagai satu unit isteri dan suami dan isteri mampu untuk mengorak kejayaan ini. Yes, nanti kita akan bersama dengan suami isteri ni lah nak tanya kan dalam banyak bidang pekerjaan kenapa agaknya pertanian ni yang dipilih. Dan bukan setakat itu, impian pula tu. Impian kan. Okey, kita akan tanya sebentar lagi. Dan hari ini juga kami akan paparkan kepada anda semua berkaitan dengan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Dan ianya seperti kad laporan Menteri Kabinet, sebab kita tahu bahawa ada 31 Menteri Kabinet bersama-sama dengan 26 kementerian dan 5 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang mana kita akan tahulah apakah antara aspirasi dan dasar-dasar yang mereka ini bawakan untuk keluarga Malaysia. Ya, cukup 100 hari konsep keluarga Malaysia diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Apakah kejayaan setakat ini kita akan dekati sebentar saja lagi. Dan bukan itu saja, bagi kita yang mempunyai rumah yang mungkin ada ruang kecil lah yang tak begitu besar, bagaimana kita untuk tidak hilang inspirasi untuk mencantikkan juga ruang kediaman itu, akan kita bawakan kepada anda yang boleh dipelajari menerusi laman media sosial sahaja, Fad. Ya, melalui YouTube sahaja individu ini melihat belajar bagaimanakah cara untuk dekorasi rumah. Tahu tak, individu ini difahamkan tatkala PKP tempoh hari sampai kena serbu polis lah. Sebab apa? Sebab kan masa PKP kan tak boleh nak buat tukang apa semua. Jadi polis ingatkan macam ada kerja-kerja renovasi. Orang luar datang semua kan. Tapi bila polis datang, dia seorang-seorang je buat. Dah lah penat polis datang pula. Tapi tak apa. Hasilnya itu, apa kami nak bawakan adalah inspirasi itu. Bagaimana seseorang itu boleh belajar menerusi dalam talian YouTube saja boleh buat dekorasi rumah cantik sebegitu rupa. Kalau kita nak belajar ni kan, Fad, tak ada alasan lah tak ada tempat nak belajar. Kita belajar di YouTube saja pun boleh membuahkan hasil. Bukan itu saja, kita akan bawakan satu anugerah yang terbaru, anugerah drama sangat, satu anugerah yang berprestij untuk kita menghargai keringat dan juga usaha semua yang menjayakan industri seni di Malaysia. Ya, betul. Ini adalah pengiktirafan untuk penghasil-penghasil karya industri seni ini, seni kreatif ini, dan kita akan bersama dengan artis ini. Siapa? Kita akan bersama dengan Nat Zainal dan juga Remy Ishak. Kat sini kalau tengok Facebook kami ni hari ni memang penuh lah komen. Kan? Sebab ada dua artis ni kan. Betul, penyokong mereka dah standby kat sini kan. Itu antara bagaimana perasaan mereka untuk kata mendapat pemilihan lah dalam anugerah ini. Akan kita bawakan sebentar saja lagi. Bagi anda semua yang menonton kita di laman Facebook, moga anda terus kekal memberikan kita semangat, antara komen-komen positif untuk memulakan pagi kita di Malaysia hari ini. Selepas ini kita akan terus membawakan satu video TikTok, Fad, yang dah viral 1.2 juta tontonan. Dikejar kerbau. Dikejar kerbau, tuan-tuan. Dikejar kerbau biasanya kalau dikejar kerbau ni seperti kita lihat di luar negara
ada contohnya dekat Portugal, kat Sepanyol yang ada apa, dia kejar yang merah kan, flag merah apa flag semua. merah kan. Tapi ini kat Malaysia kan? Ini apa, orang kata haiwan ternakan ayahnya sendiri mengejar dia dan sempat dirakam ketika itu. Jadi kita nak tengoklah bagaimana keadaan itu, apa yang dia buat sampai marah sangat si kerbau tu. Jom kita saksikan. Mana kerbau? Oh, yang tu, saya rasa yang tu. Dia kejar. Laju. Lajunya kerbau. Ingatkan lambat je. Jadi apa ceritanya? Dia kejar lepas tu? Jadi apa? Mana yang kerbau tu? Wah. Selamatlah. Selamat. Dia boleh petik tu. Selamatlah kot. Tapi itulah dia. Ini kita tak tahu macam mana cara nak panggil kerbau. Macam tu punya. Petik macam tu je. Okey, kita tahu apa yang terjadi. Adakah selamat, ada tercedera atau tidak kena kejar kerbau ni. Kita terus bersama dengan si gadis ini, seorang remaja ini, Wan Nur Zahira Wan Zunaidi, 17 tahun dari Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita sikit Zahira, apa jadi? Macam mana boleh kena kejar tu? Masa tu saya berjalan dengan adik. Lepas tu saya pun segan lah. Tapi saya rasa yalah, kadang-kadang kita ni mempunyai handphone kan. Saja je lah usik-usik kerbau lembu. Okey, tadi saya tertarik satu perkara. Macam mana cara nak tarik perhatian kerbau tu? Macam nak bagi makan kan. Kalau orang senanglah panggil nama, Sofia makan. Kerbau. Contoh kerbau tu nama. Macam nak bagi kerbau tu? panggil dia. Panggil. Macam mana? Panggil nama ke? Tak, buat bunyi dia lah. Macam mana bunyi tu nak dengar? Bunyi kerbau macam mana? Kena gitu. Macam tu. Dia kerbau datang. Zahira, okey. kita nak tengoklah pemandangan di belakang Zahira tu. Memang itulah kandangnya ya? Boleh bangun sekejap, nak tunjuk kita pemandangan ni di situ. Nak tengok kerbau-kerbau. Ada berapa ekor kerbau ke semuanya? Ayah ada kerbau-kerbau ni, Zahira? Ayah saya ada 20 ekor kerbau yang lepas. Ada 5 ekor yang dalam kandang. Okey, jadi ada yang lepas dalam kandang lah. Kita difahamkan si Zahira ni dah memang menjaga ternakan ayah ni sejak berusia, kita tingkatan 2 ya. Jadi orang kata dia kejar kerbau ni perkara biasa lah untuk Zahira. Ke macam mana? Ada pengalaman lain tak boleh dikongsikan? Perkara biasa bagi saya. Bagi saya perkara biasa lah dia kejar kerbau. Okey. Kita tengok tadi dalam banyak-banyak lembu. Ada kerbau pink lah. Allah. Betul ke warna pink ini tu? Ini spesies dari mana ni? Zahira? Ya. Zahira, ni abang tanya ni lembu ni baka dari mana warna pink ni? Baka dia. Tahu tak di mana? Baka dia. Zahira, ada tak kat situ lagi? Jangan sampai abang wek Ada. Akak pukulkan untuk Zahira. Okay, Zahira, ceritalah sikit macam bila jadi viral kat TikTok tu, apa perasaan terkejut tak? Orang seronok sangat tengok awak kena kejar dengan kerbau. Juta. Apa kat saya tak dengar lah. Tak dengar. Seronok tak? Jadi viral kat TikTok sebab kena kejar. Habis selepas dah viral ni, ada tak orang datang dekat kandang kerbau ayah ni? Nak tengok kerbau tu ke apa ke? Ambil gambar ke apa ada? Tak ada lagi lah buat ni. Okey, Zahira biasa ke kalau MyStar? Apa dia? MyStar online tu je. Okey. Ada ramai ni lah reporter. Zahira, last kali kan kalau biasanya kita kena kejar dengan kerbau, macam kalau let's say lah, kalau akak dengan abang ni masuk kandang kena kejar, apa yang kita kena buat? Nak stopkan kita kerbau. Kita lari ke? Lari lah. Apa? Lari je? Lepas tu kalau dia kejar lagi, lari lah dulu. Lepas tu kalau dia kejar lagi, marahlah dia. Marah macam mana, Fat? Marah. Okey, tapi Zahira cakap senang lah sebab Zahira dah biasa dengan kerbau. Ini Sofia itik pun lagi, angsa pun lagi. Ini kan kerbau sebesar tu. Okey. Betul lah dia cakap ni. Macam mana nak jinakkan kerbau atau lembu ini, Zahira?
Kalau bagi saya lah Kak, saya sabunkan dia, mainkan dia. Oh. Okey, Dia macam jaga macam anak lah. Tapi takkanlah kita nak mandikan ketua kampung punya lembu pula. Semata-mata nak jinakkan lembu apa semua. Tapi apa itu tip yang berguna juga. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa kebau lembu ni kadang-kadang dia jinakkan kita sebab apa? Kita dah jaga dia dari kecil. Betul. Apa semua. Dah biasa dengan bau kita. Dia kenal bau kita tau. Dan bagi Abang Zahira ni pula macam dia tahu macam mana nak cue, nak hentikan daripada dikejar dan sebenarnya. Jadi ini antara pengalaman yang dikongsikan oleh Zahira yang menjaga tenangkan lembu dan kerbau ni sejak tingkatan 2, bayangkan. Ya, betul. Jadi ini adalah inspirasi untuk anak-anak muda supaya kalau misal kata ayah kita yang usahakan ternakan bukan saja lembu, bukan saja kebau, apa saja ternakan, boleh kita ceburi minat inilah. Kita teruskan legasi ayah kita ni. Betul. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Zahira. Semoga kuranglah dikejar tu. Nanti buat lagi video. Buat lagi video. Buat TikTok macam nak jinakkan kebau macam mana. Macam tu buat tau. Nanti ramai tengok. Okey, kekal selamat Zahira. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Boleh bagi makan kebau tu. Pagi ni kena bagi makan kebau. Saya sangat-sangat teruja tau dengan kehidupan yang di kampung. Dapat dikejar. Orang kata kebau dan sebagainya, dapat buat kata pertanian dan sebagainya. Saya tak ada pengalaman seperti itu. Jadi kita akan bawakan suami isteri ini pula yang kita ceritakan tadi lah, meninggalkan kerjaya asalnya untuk orang kata menjayakan ladang mereka. Kita saksikan dulu bingkisan ini berkenaan pengenalan inspirasi biar tidak glamour. Okey, jom. Dari tanah gersang menjadi kebun. Perkongsian pasangan suami isteri Muhammad Hafiz Abdul Razak 33 tahun dan Zulaika Musa 26 tahun menerusi aplikasi TikTok meraih tarikan penonton sehingga mendapat lebih 300,000 jumlah tontonan. Kisah mereka menarik perhatian apabila berjaya mengusahakan tanah lot yang disewa seluas 20 ekar menjadi sebuah kebun pisang dan ubi melalui hasil dan kecekalan hanya mereka berdua. Dengan modal yang dikumpul daripada gaji sebagai pemandu lori dan pekerja kilang, kini Hafiz dan Zulaika mempunyai 15 ekar tanaman pisang tanduk serta 5 ekar tanaman ubi kayu yang terletak di Labis Segamat Johor. Keputusan mereka berhenti kerja dan fokus untuk berkebun pada awal Mac lalu kini bakal membuahkan hasil yang luar biasa. Fasa pertama penuaian pisang tanduk dianggarkan mencecah sebanyak 80 hingga 100 tan. Biarpun pelbagai cabaran dan rintangan yang dilalui sepanjang usaha ini, namun ia dianggap sebagai pengalaman yang bernilai buat pasangan ini. Sweet je lelaki bini. Sweet kerja kan? sama-sama kan. Yelah, tapi Sofia, ada orang yang macam tak nak menceburi bidang pertanian ini, katanya macam pertanian ni tak glamour. Tak glamour, lepas tu untung pun tak banyak. Lepas tu rasa macam, yelah bila kita dah bersama dengan tanah ni, kotor. Kerja keras, tangan kasar. Tapi itulah dia. Kadang kalau kita ni minat suatu perkara itu, kita tak kisah tahu apa-apa saja perkara itu. Yang paling penting tu usaha dan juga minat tu. Tapi kita bawakan kisah inspirasi suami isteri ini. Walaupun PKP tidak mematahkan usaha mereka untuk mencuba sesuatu yang baru. Kita terus bersama dengan Muhammad Hafiz Abdul Razak dan juga Zulaika Musa bersama kita untuk memberikan inspirasi. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Oh, dekat kebun dah. Alamak. Dah mula bekerja ke pagi-pagi ni? Pagi kita orang masuk kebun. Best lah, seronok. Okey, ni lokasi di Labis Segamat Johor. Okey, kita nak cetuskan inspirasi pagi ni. Okey, jadi ada difahamkan Cik Hafiz difahamkan ini merupakan angan-angan sejak dari dulu lagi. Tetapi angan-angan itu tidak tercapai setelah kadang-kadang kita ada kerja lain. Tapi angan-angan itu dapat kembali. Kiranya nak jadi petani itu, angan-angan itu dah dapat dah sekarang ni. Mungkin boleh ceritakan perjalanan daripada angan-angan itu dan sekarang ini dah pun menjadi realiti, Cik Hafiz. Assalamualaikum. Salam. Saya Muhammad Abdul Razak. Segala-galanya bermula daripada angan-angan kami. Tak sangka sekarang dah jadi kenyataan. Dugaan tu memang banyak. Katalah pandangan orang kita ni kan, bertani ni manalah orang pandang sangat, betul tak? Ya.
nak tanyalah sebelum ni kan sebab berhenti kerja untuk ada ladang ni. Jadi sebelum ni bekerja sebagai apa kedua-duanya? Sebelum ni saya sebagai pemandu lori sawit. Isteri saya sebagai kerani kilang. Okey. Jadi apabila mengambil tindakan nekat ni berhenti kerja ni, walaupun yalah pekerjaan kita itu akan ada gaji lah, gaji bulanan kan. Okey. Berbaloi tak bila dah berhenti kerja dan menghasilkan membuat tanaman sebegini rupa? Puan Zulaikha lah jawab. Puan Zulaikha. Berbaloi sebab belum kita usaha ni, kita ada buat kira-kira dululah sama-sama. Kalau tak berbaloi kita tak buat sebenarnya. Betul. Tapi sebab lebih lagi berganda tu yang kita berdua berhenti kerja, kumpul duit sesama, tu yang kita buka kebun 11-20 hektar ni lah. Okey. Gitu lah kita. Puan Zulaikha, sebagai para isteri ni kan kadang-kadang kita nak mencuba sesuatu yang baru, dengan masuk bidang yang baru yang sukar seperti ini dengan segala perkongsian yang Puan sendiri buat di TikTok. Adakah satu cabaran untuk Puan Zulaikha untuk membiasakan diri dengan kerja-kerja yang kata bukan mudah lah, kerja dalam ladang dan sebagainya untuk ikut suami? Macam mana Puan Zulaikha? Sebenarnya saya memang tak terfikir pula sebab saya tak berapa nak masa belum kahwin pun saya memang tak minat benda-benda yang macam ni kan. Tapi saya kahwin dengan suami saya ni, dia minat kebun je lah, cuaca panas macam tu kan. Sebenarnya saya kurang minat. Saya lebih suka konten tu lah kan. Tapi disebabkan suami minat, saya follow dia. Saya bagi dia. Lepas tu yang dekat TikTok tu pun saya tak sangka pula view tu naik. Sebenarnya saya saja je post untuk kita berdua. Sebab saya memang suka buat rakaman semua apa kan. Tapi saya tak sangka boleh view naik tinggi macam tu kan. Yalah, tak sangka lah kan. Kita lihat dekat sini ada dua tanaman yang menjadi fokusnya, iaitu pisang tanduk ya ni. Pisang tanduk besar ni kan? Besar. Dan juga ubi. Okey, kita nak tahulah tadi ada cakap masalah cuaca. Yalah, kalau tengok cuaca, kalau tengok Hafiz dulunya putih melepak macam Zulaikha, sekarang ni pun dah berubah warna. Kan? Itu cabaran cuaca lah. Tapi nak tahu cabaran lain sebab mungkin ada pengusaha-pengusaha orang yang nak usahakan tanaman ni, kadang mereka ni ada minat tapi tak tahu sebenarnya ada cabaran-cabaran lain nak bercucuk tanam ini. Hafiz, apa cabarannya yang lain? Semangat tu kena kental. Pelakon tu biasa. Lepas tu macam kaki pendek, babi kan, serangan ni lah. Macam anak pokok kita tanam, dia kacau, tu biasalah. Kita atasi, kita pakai pakau karen. Tengok je, betul tak? Baik, Cik Hafiz, setakat ni kan memang tak ada pekerja lain, masih anda berdua saja. Kan ada tak orang kata perancangan masa depan, target lah lepas ni mungkin nak jadi satu kata ladang yang besar dengan pekerja, dengan bisnes lain dan sebagainya, ada tak impian seperti itu? Buat masa ni memang kami berdua, lepas tu planning jangka masa panjang. Bulan 1 ni kami masuk pekerja dan kami mungkin menjadi ke 100 ekar. So 20-23 kami planning buat kelang keripik kami sendiri. Alhamdulillah. Insya-Allah ramai doakan ni, semoga tercapailah hasrat impian tu. Ni nak tanya ni, ini kalau kita tengok Sofia 20 ekar ni. Besar. Tadi Sofia kata 2 orang je kerja, laki bini je. Jadi macam mana Hafiz, Zulaikha 2 orang je nak mengerjakan 20 ekar ini? Macam mana? Jalan kerjanya macam mana? Disiplin, pelan-pelan jalan terus. Pelan-pelan jalan terus. Okey. Ya, pelan jalan terus. Alhamdulillah, hidup kami. Alhamdulillah. Penerbit kami nak tanya ni, macam kerja keras, kuat, panas-panas, panas terik daripada orang kata putih melepak jadi orang kata sawah matang macam tu kan. Macam mana, berapa ringgit yang dapat diperoleh sehari tu? Sehari melihat usaha yang cukup tinggi ni. Kami jangkakan pasar pertama ni sehingga 100 tan untuk pisang tanduk sahaja. Dan ubi sekitar 60 tan untuk pasar pertama. Jadi kira gaji hari tu bolehlah buat kira-kira daripada sekarang.
masa 4 jam. Pandai-pandailah kita kira. 100 tan, 60 tan banyak. Banyak tu. 2 orang saja bekerja. Itulah, saya dah standby kalkulator ni nak kira ni berapa kan? ni. Okay, kita ucapkan terima kasih. Semoga anda berdua terus cekal, kuat, memberikan sokongan kepada sama sendiri. Kerana bekerja suami isteri ni yang kata banyak cabaran juga kan. Tapi kita doakan. Ini dia belanja pisang tanduk Nanti hantar ke Sri Pantas boleh? Goreng pun sedap Okey. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Okey, boleh. Wow. Boleh kita cuba nanti. Terinspirasi tak buka? Nak tanam apa ni? Gelak Tak, kita fikir nak tanam apa. Tapi yelah, dah tengok Hafiz tu buat macam nak tanam pisang tanduk. Saya cuba nak masihkan pisang yang lebih besar daripada itu. Wow. Kalau buka ladang, saya nak join sekali lah. Nak merasa pengalaman. Ubi. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembali kita akan membincangkan berkenaan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Segalanya di Malaysia hari ini. Ayo sertai kami di 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Kunjungi bos pelbagai kementerian dan agensi, Karnival Kerjaya dan jom masuk IPT Keluarga Malaysia. Kaunter diskaun pembayaran saman, e-games, cabutan bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. 9 hingga 12 Disember dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Zahirkan impian aspirasi keluarga Malaysia. Jumpa anda di sana. Saya rasa macam saya pun dah pergi tu. Ada Karnival Kerjaya. Sesiapa nak masuk ke universiti pun boleh pergi. Tapi yang paling best tu, boleh bayar saman. Saman banyak kan? Dia 99. Memang clear semua. Macam-macam yang telah pun diperuntukkan untuk semua, untuk kita boleh memeriahkan lagi bagi aspirasi 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini. Kita terus membincangkan berkenaan topik ini. Kita perkenalkan bersama kami di studio secara langsung yang berbahagia Datuk Jamil bin Rakun, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saudara Fadli dan Sofia. Terima kasih meluangkan masa. Ya Datuk, seperti mana yang kita pun dah sedia maklum bahawa ini merupakan kali pertama sebenarnya kita sedia maklum 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini diperkenalkan. Untuk kita sebagai rakyat ni macam nak tahulah agaknya apakah kita sebagai rakyat boleh menilai sebenarnya kan menteri kita bagaimana kan. Saya rasa ini satu pendekatan yang sangat bagus juga khasnya untuk menteri-menteri kita. Di bawah ada 26 kementerian dan 5 agensi di bawah JPM sendiri. Dan seperti mana tadi pun kita dah lihat ada program yang telah pun disusun atur. Jadi sebagai permulaan ni Datuk boleh kongsikan tentang program 1 hari aspirasi keluarga Malaysia ini sekali lagi apakah yang menariknya, istimewanya? Okey, terima kasih banyak dan untuk sebagai maklumat semua sekali aspirasi keluarga Malaysia yang kita akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 bulan ni di KLCC. 9 pagi sampai pukul 10 malam. Pagi sampai malam malam. Jadi hari-hari 4 hari itu banyak perkara akan dibuat. Dan utamanya adalah pencapaian 100 hari pencapaian kabinet lah untuk ditonjolkan, diusahakan dan sebagainya. Dan pelbagai aktiviti telah pun disiapkan di sana untuk dikunjungi oleh semua sekali kita jemput sekali untuk hadir dan mungkin dalam tempoh 4 hari itu kita dijangkakanlah dalam 20,000 ke 30,000 akan datang. InsyaAllah. Jadi tentunya aspek SOP akan dijaga dan sebagainya untuk keselamatan kita semua terjaga sudah tentu. SOP yang telah ditetapkan seperti biasalah yang dah berdua sebagainya dan kawalan akan dibuat di pintu masuk untuk menjaga supaya mereka patuh atas SOP dan satu masa pun dihadkan juga pengunjung yang masuk dalam tu. Sebab tu agak luas, ada 2 tingkat, 6 hall yang akan digunakan. Itu aspek yang pentinglah kita tekankan Datuk, kita dimaklumkan berkaitan dengan kad laporan pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Bagaimana rakyat pada masa kini ingin tahu dan setakat ini pada pandangan Datuk sendiri pencapaian kita sebagai keluarga Malaysia, adakah kita banyak lagi yang perlu dicapai ataupun setakat ini bagus dan menepati apa yang ingin menjadi objektifnya? Kita sedia maklum semasa pelantikan yang Amat Berhormat Datuk Seri Ifan Sabri sebagai Perdana Menteri. Beliau telah menyatakan untuk tempoh 100 hari KPI kepada semua menteri dan kementerian
untuk dicapai dalam 21 hari. Itu jangka pendek. Sebenarnya fokus utama yang mungkin dapat dicapai yang berasaskan 3 nilai utama, keterangkuman, kebersamaan, kesyukuran tu. Cuma ini satu peringkat awal yang mungkin untuk 100 hari. Malah projek ataupun program-program ini akan diteruskan sepanjang akan datang lah. Bukan tidak terhad 100 hari saja. Tentunya, Jadi antara yang banyak akan ditunjulkan dan berdasarkan kepada KPI kementerian itu sendiri, menteri sendiri. Sepanjang 100 hari lepas. Yang akan cukup tempohnya pada 9 hari bulan ni lah. 10, 11 dan 12 tu adalah tempoh 4 hari untuk pameran ataupun showcase yang ada tu, dan akan bermula pada esok pagi. Dan pelancarannya akan dibuat pada petang esok jam 3 petang. Jadi kita boleh menilai sendirilah kan menteri-menteri kabinet yang telah pun dipilih. Tapi bagi pandangan saya sendiri, so far menteri sekarang ni semuanya okey, tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa isu yang berbangkit kan. Okey, kita nak beritahu lagi berkaitan dengan program ini, dan program ini sebenarnya harus boleh orang ramai sertai lah kan. Dan saya nak tanyalah kepada Datuk, adakah program ini cuma melibatkan sektor kerajaan, perkhidmatan sahaja ke, ataupun ada lagi apa-apa? Dalam program ni telah diaturkan untuk tempat hari ni ada 4 segmen lah. Boleh saya kata 4 segmen. Satu segmen dah berdasarkan kapsul keluarga Malaysia itu sendiri. Jadi pencapaian telah dicapai berdasarkan 4 sektor utama. Keselamatan, sosial, infrastruktur dan ekonomi. Sektor yang kedua tu adalah segmen yang kedua tu adalah untuk kita tujukan kepada program-program keusahawanan. Satu seksi besar, penonjolan keupayaan usahawan kita untuk hari tersebut. Yang ketiga yang melibatkan walaupun fokusnya pada kementerian tadi, usahawan tu mendapati semua public. Yang telah berjaya dengan program-program yang kerajaan melaksanakan hari itu. Dan lagi yang seterusnya adalah dari segi penyertaan banyak pihak lah. Dan pada hari esok juga perkhidmatan keseluruhan yang ada, kita ada banyak program-program termasuk sukan, e-game dan sebagainya. Dan untuk career untuk job fair pun ada. Job fair tu ada melibatkan 2 institusi utama dalam Kementerian Sumber Manusia. Yang dengan pekerjaan sebagainya, latihan, semua di situ. Dan yang keempat yang mungkin kalau yang telah dimaklumkan oleh Fadil tadi, ada untuk saman polis dan DPJ, itu mungkin menarik yang mungkin ramai akan datang lah, insya-Allah. Insya-Allah. Datuk, kita melihat begitu banyak aspek dan juga orang kata yang dirangkumkan dalam acara yang hari ini, termasuklah keusahawanan, orang kata bagi belia, e-games, kerjaya dan sebagainya. Jadi mungkin bagi setiap rakyat Malaysia yang ingin mencari orang kata pengisian yang paling sesuai untuk diri mereka, di mana kita boleh dapatkan segala informasi berkenaan aspirasi keluarga Malaysia ini? Dari segi pemakluman yang ada, saya rasa kita dah maklumkan pada banyaklah sejak 2 minggu lepas di media, di billboard dan sebagainya, pada elektronik ataupun cetak dan sebagainya, kita dah keluarkan, even dalam TV kita dah keluarkan bahawa maklumat tersebut ada. Kita nyatakan dalam laman-laman sosial keluarga Malaysia dan juga portal kementerian. Dan itu semua dah dijelaskan. Malah kalau kita berhasrat untuk mendapat maklumat tentang satu kementerian itu, dalam sosial mereka telah ada. Dan untuk tujuan tersebut, bagi tujuan untuk esok ni memang semua kementerian akan menupukan ke arah itu. Maklumat dan sebagainya boleh diperoleh dalam Facebook, Twitter, IG, semua ada. IG Keluarga Malaysia akan dapat semua makluman itu. Baik. Okey, sebab sekarang ni semua di hujung jari Betul. Kan. Dan di Malaysia hari ni pun kami kongsikan ni supaya anda yang mana tengok ni boleh pergi nanti. Bermula esok kan Datuk 4 pelancaran. Esok pagi dah mula dah 4 hari. Ini dia 9 hingga 12 Disember di KLCC. Okey, Datuk, ini mungkin soalan terakhir daripada saya. Kita tahu bahawa 100 hari keluarga Malaysia ni ataupun aspirasi keluarga Malaysia ini dianya melibatkan banyak juga kementerian. Dan khususnya Datuk mewakili JPM sendiri. Bagaimana nak hubung kait antara 100 hari keluarga Malaysia ini dan juga JPM ini sendiri? Di Jabatan Perdana Menteri ini agak unik lah pada saya lah, sebab kita ada
ada lima menteri yang meliputi 5 sektor utama kan. Jadi perkara ini mungkin berbeza dengan kementerian lain yang ada fokus ke perumahan saja. Di bawah JPM ada 5 menteri yang in charge. Dan ada satu pada sektor ekonomi, keagamaan, Sabah dan Sarawak, undang-undang, dan satu tugas khas ni memang untuk tujuan yang lain dah. Contohnya macam aktiviti di bawah Angkatan Pertahanan Awam dan sebagainya. Jadi fokus yang di JPM sendiri pada saya adalah meliputi keseluruhan yang tidak diliputi oleh kementerian-kementerian lain. Jadi kita akan tunjukkan pencapaian ataupun kita punya aktiviti yang ada sepanjang tempoh 100 hari dulu, dan program-program utama tersebut telah pun dinilai dalam sesi bersama BPM sendirilah, JPM Kementerian dan sebagainya. Jadi bagi JPM sendiri, kita 5 menteri, ada 5 fokus yang berbeza. Jadi dia agak sikit lain lah daripada kementerian lain tu. Dia lebih fokus di situ. Betul. Sebagai kata-kata akhir lah, secara ringkasnya, Datuk berkenaan memanggil orang ramai, kita semua rakyat Malaysia untuk sama-sama menjayakan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia ni. Silakan, Datuk. Okey, saya bagi pihak jawatankuasa induk yang melaksanakan urusan tersebut, kita menjemputlah semua pihak yang dapat ada ke lapangan esok sehingga hari Ahad akan datang. Hari Ahad insya-Allah akan ditamatkan petang. 6 esok, lusa dan hari Sabtu sehingga jam 10 malam. Malah program-program keagamaan pun akan ada sama. Dan pada siang hari dan dalam masa 3-4 hari ini, siapa yang ada masalah tentang pekerjaan, kaunseling ataupun pandangan untuk latihan, semua ada di sana. So, sila datang ke KLCC mulai jam 9 pagi esok sampailah hari Ahad jam 6 petang. Okey. Jadi anda kena ambil kesempatan ini. Inilah masanya untuk anda bersama dengan agensi-agensi kerajaan kan, untuk anda mendapat pelbagai informasi berguna, dan yang nak cari kerja boleh, nak masuk U boleh, macam-macam boleh. Ni yang budak-budak muda e-game pun ada juga. Betul. Kita merangkumi semualah, setiap lapisan rakyat Malaysia akan orang kata disantuni dalam acara ini. Kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Jamil bin Rakon, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri, sedia meluangkan masa datang ke Set Malaysia hari ini. Terima kasih. Kita nak berhenti berat seketika. Seketika nanti banyak lagi pengisian menarik hanya di Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Afad dan Sofia menemani anda, dan kita dah sampai ke segmen untuk memberikan inspirasi kediaman pula, Afad. Inspirasi kediaman ni, kalau anda mempunyai ruang yang kecil, rumah yang kecil, jangan risau sebab idea-idea ni boleh kita dapat menerusi YouTube sahaja. Betul. Ruang kecil bukan menjadi alasan untuk kita tidak mencantikkan rumah kita. Jom kita saksikan inspirasi ini. Okey, jom. Kasih suami berkorban apa sahaja. Itulah ungkapan yang sesuai bagi Muhammad Zaidi Nordin, 38, dari Kelang Selangor, yang sanggup mengubah suai kediaman mereka seorang diri demi memenuhi impian isteri tercinta, Nur Izni Ismail, 36 tahun. Assalamualaikum Cik Zaidi dan Puan Izni. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk segmen dekorasi kali ini. Saya memang jumpa posting Encik Zaidi dalam satu grup di laman sosial. Jadi mungkin sebagai permulaan boleh ceritakan sikit kisah bagaimana boleh buat keputusan untuk ubah suai satu rumah tu buat sendiri. Terusnya boleh kita nak buat sendiri ni, first kali memang kita husband awal memang suka tengok rancangan dekor-dekor. Dan lepas tu puncanya faktor bajet. Kita ada betul-betul limited bajet lah. Bila kita panggil kontraktor, memang kos dia terlampau tinggi lah. Half daripada bajet tu habis tu bil air. Kita plan memang kita nak buat satu rumah lah. Tapi itulah faktor tu, saya terus duduk discuss dengan awal saya. Saya cerita memang kita tak cukup bajet untuk panggil kontraktor. Saya cuba yakinkan dia untuk kita buat sendiri. Yang first kali memang ini saya pun memang tak trust kat saya untuk buat rumah ni. Yalah, sebab
Bukan tak tahu apa, pasal bajet kita limited. Nanti takut tak cantik ke apa ke, dah first cost kat situ kan. Yang itulah, itu cabaran pertama. Memang betul-betul saya first kena yakinkan awak saya boleh buat sendiri. Tiap-tiap malam, hampir tiap malam saya study dekat YouTube, tengok macam mana cara nak pasang tile apa. Akhirnya dia setujulah untuk saya pecah bilik air tu. Tapi kita bagi toilet dulu. Jangan buat benda lain lagi. Tak siap pun. Dah separuh saya buat, puas datang tengok. Dia cakap, mulalah plan ni macam-macam. Dari itu dia nak buat inilah. Dia dah plan yang bilik air belum siap lagi. Dia dah plan yang dia merebak. Dari toilet ke dapur ke hall. Semua nak cuba buat lah. Tak, PKP kedua. Disebabkan PKP, cabaran dia jadi macam-macam. Orang semua ada kat rumah. Jadi time tu kita nak buat renovation, jadi masalah lah. Pasal kita pun faham, jiran-jiran semua terganggu sebab bising. Sampai ada juga lah yang report pasal bising. Ada report pasal kan PKP tak boleh konsep. Mungkin dia ingat kontraktor. Tapi bila polis datang tengok saya seorang, tak ada masalah lah. Cuma dia cakap kontrol bunyi lah. Jadi dari itu saya nak grand style apa semua, saya terpaksa bawa ke rumah mak saya. Nasib baik rumah mak saya dekat, saya tak boleh nak upah bekerja. Kan? Jadi saya terpaksa buat kerja seorang-seorang. Rasa bahagialah bila ada suami yang sanggup buat macam tu kita kan. Memang saya pun appreciate lah usaha dia untuk buat semua ni untuk saya. Sebab tak senang, tak mudah, tak murah nak buat ni semua kan. So saya sangat-sangat hargailah apa yang dia buat kat saya. Terharu lah. Untung yang isteri tu cakap apa? Bahagia saya dapat suami yang rajin dan penyanyi. Tak tahu, tak apa. Belajar. Belajar pun okey juga. Tapi Sofia ada sesuatu nak dikongsikan tu. Dia sorokkan dulu. Apa tu? Saya pakai baju merah putih ni sebab hari ni. Sebab hari ni kita akan membincangkan berkenaan dengan produk terbaru oleh Colgate Optic Shine. Seperti mana kita tahu kan, kita dah melihat pembukaan sektor ekonomi bagi mereka yang telah pun lengkap divaksin dan sebagainya. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk kita betul-betul bersedia untuk berjumpa dengan rakan taulan, keluarga dalam keadaan yang bersedia. Jadi kalau kita jaga rambut, jaga kulit, jaga pakaian memang penting, tapi penjagaan gigi juga sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. Dipastikan kita kena melengkapkan senyuman kita dengan menggunakan produk yang terbagus ini. Alami gigi lebih putih dan berkilat dalam masa 1 minggu sahaja dengan memberus gigi menggunakan ubat gigi pemutih Colgate Optic White. Jadi kalau kita gunakan ini, sudah tentunya mengikut arahan, kesan ekstrinsik akan kita lihat berbanding ubat gigi tanpa pemutih, dan dengan penggunaan berterusan hasil berbeza mengikut individu. Ia mengandungi begitu banyak bahan-bahan yang sangat bagus, termasuk whitening accelerators, iaitu silika untuk menanggalkan kotoran yang begitu bagus sekali pada permukaan gigi dengan selamat, dan juga memastikan senyuman putih berseri yang tahan lama. Dan ia juga ubat gigi anti-kaviti berfluorida yang selamat untuk enamel. Dipastikan anda gunakan ini kerana ia boleh melawan kaviti, menjaga kesihatan enamel dengan selamat dan juga menyegarkan nafas kita. Jadi pastikan anda dapat segera, dan kita saksikan dulu iklan ini berkenaan Colgate Optic White. Naikkan seri wajahku. Colgate Optic White memutihkan gigi saya dalam 1 minggu. Gigi lebih putih berseri, senyuman kekal menyinari. Colgate Optic White. Sudah tentunya ia melawan kaviti, menjaga kesihatan enamel dengan selamat, mengurangkan plak semasa memberus dan juga menyegarkan nafas. Jadi pastikan anda dapat segera Colgate Optic White. Yang ini dalam tangan saya adalah Plus Shine. Okey, Afad? Ya. Nanti saya akan saya akan dapat. Saya ada Colgate Plug. Saya kumur-kumur apa semua, hilang bakteria semua dekat dalam mulut kita. Okey, kita akan berehat seketika. Segera kembali ini kita akan bersama dengan rakan artis kita yang difahamkan telah pun dicalonkan bagi penerimaan anugerah. Dia boleh menang ni, boleh menang. Boleh menang, confirm ni. Tutup mata je. Ya, okey. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Kamera, kelepain! Action! Saksikan 18 Disember ini. Cut! Aduh, tak cukup! Drama lagi. Saksikan 18 Disember ini. Cut!
mana menangis? Saksikan 18 Desember ini. Tambah angin! Tambah angin! Saksikan 18 Desember ini. Dapat! Drama sangat teruskan! Anugerah Drama Sangat mengiktirafkan drama terbaik dari segala segi daripada undian anda dan juri. Lagi drama, lagi rasa. Wah, tak lama lagi ni 18 Disember, Fad. 10 hari. Drama sangat. Drama sangat. Dah banyak kategori-kategori yang dipertandingkan. Antaranya drama terbaik, drama popular, pengarah terbaik, penulis skrip terbaik. Banyak lagi. Tapi yang menarik pada saya kat sini, babak tular drama terbaik. Bukan babak. 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 Kalau bapak siapa nak menang? Siapa bagi betul? Okey. Babak. Ya, okey. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini yang berada di sebelah Afad. Kita Nat Zainal. Ya, hai. Hai. Kena sopan. Okey, Nat. Ini merupakan anugerah yang julung-julung kali diadakan ni. Betul. Biasa ialah IBP apa semua kan. Okey. Jadi Nat termasuk dalam kategori apa yang dipertandingkan nanti? Dalam kategori pelakon wanita terbaik dan juga babak tular. Babak tular. Drama apa babak tular tu? Ada 2 drama, satu Hati Yang Tersakiti dan lagi satu Takdir Yang Tertulis. Ingat tak babak apa? Saya hanya ingat ada satu yang Hati Yang Tersakiti itu. Dengan Remy Ishak tak bergaduh lah suami isteri. Scene bergaduh. Scene bergaduh lah. Suami isteri. Kita confirm ingat kan? Ya, betul. Sebab pada sebut all out. Kita juga bersama dengan Remy Ishak juga bersama kita secara dalam talian. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Gaduh ganat tu. Okey. Apa khabar semua? Okey, sihat. Alhamdulillah. Sihat. Nat, apa khabar Nat? Sihat? Baik, alhamdulillah. Tadi dengar Nat kata dia suka watak dalam Hati Yang Tersakiti tu babak bergaduh tu kan. Dia suka tu. Dia suka tu. Dia suka pukul saya. Terbalik. Nat pukul Remy. Ya. Tapi I dah minta izin. Dia kata okey. Sakit tak Remy dia pukul? Dia pukul betul-betul. Dia ada dendam kesumat tu dengan saya tu. Penjiwaan kat situ kuat lah ya. Jiwai watak tu kan. Okey, Remy, penganugerahannya bagaimana setakat ini dalam kategori apa tu? Saya dipertandingkan untuk pasangan bersama dengan Nat Zainal lah. Itu saja yang saya rasa saya tahulah buat masa sekarang. Yang lain surprise kot. Ya, difahamkan apa untuk penjurian votingan diundi oleh it's by vote, betul. Okey, jadi sudah pasti ianya memerlukan sokongan peminat-peminat lah. Nak menyokong Nat Zainal. Okey, Nat bagaimana nak melihat peminat-peminat Nat Zainal yang menyokong Nat daripada awal sampailah sekarang ni? Okey, alhamdulillah. Saya tiada fan club. Jadi rata-rata yang peminat saya ni memang datang daripada yang menonton drama lah. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sokongan yang jitu dari mereka, tonton drama lepas satu dan saya tak kisahlah, saya harapkan diorang terus konsisten tengok drama saya lah. Pasal voting ke apa, saya tak mengharapkan voting sangat kan, kita tak tahu game voting macam mana. So itu je lah. Adakah sokongan peminat yang bertubi-tubi ni menjadi satu pendorong yang sangat kuat untuk Nat? Ya, saya bila mereka kata dia suka tengok lakonan saya, jadi untuk next drama tu kita dah kena step up the game lah kan. Kita takkan nak bagi yang sama je kan. Takut diorang bosan. Jadi saya kalau boleh tak nak dia kecewa lah. Kalau boleh setiap drama tu akan meninggalkan kesan untuk mereka. Perform all out. All out kan. Apa yang artis boleh tunjukkan dalam drama, kita buat yang terbaik lah kan. Jadi watak dan sebagainya. Remy, nak tahu lah peminat Remy ni ramai sekarang ni. Walaupun orang cakap apa, market dah jatuh apa sebab kahwin. Tak, saya tak. Jauh sekali. Makin naik. Okey, kadang-kadang peminat ni pun ada strategi tau Remy. Kadang-kadang gila peminat ni ada strategi. Sebab apa? Sebab kalau ada anugerah-anugerah ni, peminat ni akan berkumpul dan juga ada strategi macam mana nak berikan anugerah itu, kemenangan itu kepada artis kegemaran mereka. Bagi Remy pula, tanggapan Remy terhadap peminat Remy bagaimana? Bagi saya, relationship saya dengan peminat saya
setakat macam tu je, tidak terlalu cenderung, tidak terlalu serius lah maksudnya. So segala strategi ke apa semua saya tak pernah tahu pun kan. Tapi pada saya peminat tu penting untuk membangkitkan lagi rasa semangat kepada orang-orang yang dalam dunia kreatif ni untuk terus makin berjuang. So kalau tak ada peminat ni, kita rasa macam apa saja yang kita buat tu jadi macam tidak ada penghargaan kan. Jadi peminat itu sebenarnya sedikit sebanyak dia mendorong kita untuk bagi lebih bagus lagi pada masa akan datang. So saya selalu melihat kita perlu ada peminat untuk terus menonton drama-drama dan juga segala idea kreatif tanah air. So saya daripada segi strategi untuk kemenangan dan sebagainya tak pernah plan pun. Itu saya kena serahkan pada diorang sebab tak bolehlah saya nak pergi pada diorang, kena bagi saya menang. Kena make sure saya menang. Kalau saya tak patut menang pun kena menang. Saya tak macam tu kan. Maksudnya segalanya serahkan pada diorang lah. Kan? Macam Anugerah Drama Sangat ni memang kita ada peminat-peminat yang selalu menyokong. Bukan saya saja, ada peminat-peminat yang menyokong Nat Zainal, peminat-peminat yang menyokong artis yang lain. Teruskan bagi sokongan supaya kita akan jadi lebih bersemangat. Itu semula jadinya peminat tu akan berkobar-kobar lah nak memberikan semangat. Okey, Nat, kita fahamkan juga tema yang diangkat menggunakan colour block sebagai tema pakaian. Jadi setakat ni macam mana pencarian pakaian ni pun satu hal juga, Nat. Jumpa ke belum? Colour blocking takut dengar kan. Kalau apa pilih? Saya pun sebenarnya baru tahu tentang tema ni. Okey. Colour blocking ni susah juga ni sebab saya bukan jenis bercolour blocking. Tapi kita tengoklah apa yang akan jadi on red carpet nanti. Memang tak ada idea lagi sebenarnya. Kita tengok aja nanti. Tengok lagi surprise. Bantal sebelah tu boleh bagi inspirasi kalau apa. Why not? Remy pula bagaimana Remy? Sebab kadang ada lelaki ni macam dia tak macam ceria sangat. Ya, betul. Remy pula macam mana? Saya pun sama macam Nat juga, terperanjat ni ada colour block. Colour juga ni kan. Saya tak tahu memang lelaki kita jarang sangatlah into this kind of thing kan. So saya serahkan sepenuhnya kepada apa yang berlaku malam tu lah. Tapi apa saja Remy pakai dia tak sengak kan. Okey, akhir sekali satu kata-kata semangat dan juga orang kata terima kasihlah kepada peminat semua menjelang anugerah ini. Okey. Saya nak ucapkan banyak terima kasih buat mereka yang orang kata tak henti-henti tweet tentang dua drama ini, Hati yang Tersakiti dan juga Tak Ada Yang Tertulis. Sehinggakan drama itu trending tiap minggu, dua-dua drama ni. Dan Alhamdulillah tercalon. Terima kasih juga kepada production house yang memberi kepercayaan. So see you guys on 18 of December lah. Jangan bobot. Okey, Remy pula sedikit untuk peminat, silakan. Okey, kepada peminat-peminat di luar sana yang selalu menyokong industri perfilman dan juga drama tempatan, teruskan bagi sokongan kepada kami semua. Tambahan lagi pula, bila sekarang ni semuanya baru kembali pulih dan kita baru aja nak kembali perform. So teruskan sokongan tu supaya kita akan boleh bagi lagi terbaik pada masa akan datang. InsyaAllah, amin. Undilah saya. Ya, undilah. Undilah saya. Undilah Remy Sak dan juga Nat Zainal sebab undi anda tu begitu penting. Sebab kita lihat undi ni bukan undi yang kosong-kosong. Sebab kita lihat dari segi lakonannya yang mantap kan. Bolehlah kita nak raih undi nanti. Baik, terima kasih Remy. Baik, terima kasih Remy dan juga Nat Zainal, terima kasih banyak. InsyaAllah kita doakan terbaiklah dalam industri ini. Sama tengok nak pakai kalau apa nanti. Thank you. Kita ucapkan yang terbaik dan bagi kita semua, anda semua peminat-peminat, ayo kita sama memberikan sokongan dan memberikan undian kita. Inilah cara untuk kita menghargai para orang kata penggiat industri. 18 Disember nanti di TV3 hari Sabtu. Okey, kita dah sampai ke hujungnya. Esok akan kami bawakan berkaitan dengan SOP Kenduri Kendara. Betul. Banyak majlis diadakan hujung tahun ni. Apakah steps untuk kita menjaga diri kita akan kita bincangkan esok. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Lindung diri, lindung semua dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye.